Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina's Story. Ada satu kejadian kemalangan yang terjadi di New York pada tahun 2009 dan kes ni memang viral gila. Dalam kemalangan tu seramai 8 orang telah mati dan banyak teori yang muncul lepas tu. Bagi diorang aksiden ni memang sangat pelik dan banyak benda yang macam tak masuk akal. Antaranya kenapa driver tadi tu dalam badan dia tu ada kandungan alkohol yang sangat tinggi sedangkan dia bukan seorang peminum. Lagipun ramai saksi yang kata driver tadi tu sebenarnya bukan mabuk, tapi kenapa dia drive kereta tu macam orang mabuk. Lagipun driver tu dia tak akan drive kereta dia kalau dia dalam keadaan mabuk, tapi kenapa pada hari kejadian tu dia buat macam tu. Lepas tu kenapa dia drive kereta dalam keadaan melawan arus dan speed dia memang laju. So jom Nina cerita dekat korang tentang sebuah kejadian kemalangan yang pernah terjadi di New York dan kes ni memang masih lagi hangat diperkatakan dan sampai sekarang orang ramai masih lagi tak berlupa tentang kejadian ni. So Nina pun tak nak panjang-panjang lagi intro, and so without wasting any time, let's get started. Pada 26 Julai 2009, Diane Schuler telah terlibat dalam satu kemalangan yang ngeri di New York. Masa tu dia drive sebuah minivan dan minivan dia ni bertembung dengan SUV dan akibat daripada kemalangan tu seramai 8 orang telah mati. Jadi dalam kemalangan tu Diane ni memang tak survive, termasuk seorang anak dia, 3 orang lagi anak saudara dia dan juga 3 lagi lelaki dalam kereta SUV. Kemalangan ni memang teruk dan merupakan salah satu kemalangan yang terburuk dalam sejarah New York. Sebelum ni pernah terjadi juga aksiden yang teruk dekat situ, tapi benda tu dah jadi lama dah, sekitar tahun 1934. Masa tu ada sebuah bas ni terbabas and then masuk ke dalam gaung. Bila sampai je dekat gaung, bas tu terus meletup dan terbakar dan telah mengorbankan nyawa seramai 20 orang. 75 tahun kemudian, semua orang ni masih lagi ingat tentang kemalangan yang teruk yang pernah terjadi dekat highway tu sampailah terjadinya kemalangan yang kedua ni melibatkan Diane. So Nina akan cerita kat korang timeline kejadian sampailah pada hari kemalangan tu berlaku. Sebelum kemalangan tu, Diane ni menghabiskan masa bersama suami dia yang bernama Daniel dengan 2 orang anak diorang, seorang lelaki, seorang perempuan dan juga 3 lagi anak saudara dia dekat Tasik Hunter. Jadi anak Diane ni, Brian 5 tahun, Erin 2 tahun, manakala anak saudara dia tadi tu pula bernama Emma 8 tahun, Allison 7 tahun dan juga Kate 5 tahun. Macam-macam aktiviti yang diorang buat kat sini, macam naik perahu, memancing dan juga berenang. Diorang memang enjoy dan happy dengan aktiviti yang diorang buat dekat Tasik ni sampailah pada waktu diorang ni nak balik. Dalam pukul 9.30 macam tu, diorang pun kemas-kemas barang apa semua dan get ready untuk bertolak dan diorang pun menuju ke Long Island yang mana kat situ diorang tinggal. So semasa diorang gerak meninggalkan Tasik ni, diorang menggunakan 2 kenderaan. Diane dengan 2 anak dia dan juga 3 orang anak saudara dia, diorang naik sekali satu van. Manakala suami dia naik truck dengan anjing diorang dan dia follow Diane ni dari belakang. Sepanjang perjalanan diorang nak balik ke rumah, diorang adalah singgah beberapa kali dekat stesen minyak dan ada juga diorang singgah dekat McD untuk tapau makanan. So itu adalah trip yang normal lah. Masa diorang dekat atas highway, Diane ni ada sempat call abang dia dan dia beritahu yang dia mungkin akan return van yang dia bawa tu ke abang dia lambat sikit. Jadi van yang dia naik tu sebenarnya milik abang dia, so dia pinjam untuk pergi ke camping tadilah. Tapi ada yang pelik tahu, sebabnya masa Diane call abang dia kata dekat situ jam, sebenarnya jalan tu tak jam tau. Ada driver lain yang jadi saksi, dia kata yang Diane ni drive van tu memang laju gila, lepas tu cucuk kereta belakang orang dan nasyid horn je. Ada saksi lain yang pula nampak Diane ni berhenti minivan dia dekat tepi jalan dan dia muntah. Pada pukul 1.30 petang pula, 911 ni dapat call banyak gila daripada pengadu yang mengatakan ada sebuah minivan warna merah ni pandu macam orang gila dan wrong way. Dalam SUV tadi tu ada 3 orang lelaki. Yang pertama bernama Guy, lepas tu ayah Guy bernama Michael dan juga kawan dia yang bernama Daniel. Aksiden ni memang teruk yang teramat sangat. Kereta yang diorang naik tu hancur guys, dan yang selamat dalam kejadian tu hanyalah anak Diane je, iaitu Brian. Keadaan dia pun sangat teruk yang mana dia cedera parah bahagian kepala, lepas tu ada tulang-tulang dia yang banyak patah dan dia lumpuh. Selepas Brian keluar dari hospital, dia memang tak ingat apa-apa langsung tentang kejadian kemalangan tu tau. Dia asyik cakap yang kepala mak dia sakit, lepas tu mak dia tak nampak jalan dan dia terbang keluar dari van tu macam Superman. Sebenarnya seramai 11 orang telah terlibat dalam kemalangan ni dan 7 orang daripada 11 orang tadi tu telah meninggal di tempat kejadian. Lepas tu ada seorang lagi mangsa yang meninggal kemudian dekat hospital, jadi jumlah semuanya adalah 8 orang. Diane, anak perempuan dia dengan 3 lagi anak saudara dia mati serta-merta dekat tempat kejadian. So polis pun cepat-cepatlah mulakan siasatan dan mengumpul maklumat kenapa Diane ni sanggup drive sampai macam tu sekali dan mengorbankan nyawa orang lain. Hasil maklumat orang ramai, polis dapat tahu yang Diane ni drive van dia tu macam orang gila dalam keadaan yang sangat berbahaya. Abang kepada Diane ni juga cakap, dia kata semasa Diane call dia dengar tak bunyi suara anak-anak ni menangis dekat belakang, cuma dia tak tahu kenapa. Lepas tu anak saudara dia bernama Emma ni sempat call mak dia dan dia kata ada sesuatu yang tak kena dengan makcik Diane. Sampailah pada 4 Ogos 2009, polis pun telah mendapat keputusan toksiologi hasil bedah siasat
Diane. So dalam report tadi ni menunjukkan yang dalam darah Diane ni ada alkohol sebanyak 0.19% dan sebanyak 6 gram alkohol masih ada dalam perut dia yang belum lagi dicerna. Bukan tu je, dalam badan dia ni juga ada kandungan ganja yang agak tinggi. So dipercayai Diane ni telah mengambil ganja tadi tu 15 minit sebelum kejadian tu terjadi. Sepatutnya dengan jumlah alkohol yang tinggi dalam badan Diane tu, dia memang dah tak boleh drive kenderaan lagi dah, sebab itu adalah melanggar undang-undang. Bukan tu je, polis juga telah terjumpa sebotol vodka ni yang telah pecah dalam minivan tu. Report yang dikeluarkan oleh bahagian forensik ni memang mengejutkan keluarga si Diane, sebab diorang tahu Diane ni bukan seorang pemabuk. Diorang yakin ada benda lain yang terjadi yang menyebabkan Diane jadi macam tu. Contohnya macam dia sakit ke apa macam tu lah, tapi bukan mabuk. Tapi Diane dituduh memandu van dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kemalangan ngeri itu terjadi. Ada yang kata Diane ni sengaja drive kereta dalam keadaan melawan arus sebab dia nak bunuh diri. Tapi family dia keras-keras tolak, kata yang Diane tak mabuk dan dia tak mungkin sengaja nak bunuh ahli keluarga dia sendiri. Walaupun keluarga Diane menafikan, tapi polis ada beberapa bukti yang menunjukkan macam Diane ni sebenarnya mabuk tau. Antaranya macam yang Nina sebut tadi itulah, yang mana dia drive sangat berbahaya, lepas tu dia muntah dekat tepi jalan dan panggilan daripada anak saudara dia. So sah-sah Diane ni mabuk dan dia tak boleh drive dalam keadaan yang waras. Lepas tu family Diane ni cakap yang sebenarnya Diane ni ada masalah migraine dan dia ada juga sakit gigi. Jadi gigi dia ni dah bernanah. So maybe dia telah menggunakan alkohol dan juga ganja tadi tu untuk melegakan rasa sakit dia. Ada satu rakaman CCTV Diane dekat sebuah kedai sebuah nikah ni. Dia pergi kedai tu, dia nak beli ubat tahan sakit, tapi ubat tu dah kehabisan ubat tadi. Even penjual tu sendiri bersungguh-sungguh cakap yang dia kata masa Diane datang ke kedai dia, Diane ni tak mabuk. Cuma dia ada nampak yang Diane ni ada gosok-gosok lah dia punya pipi tu, mungkin sebab gigi dia sakit, tapi dia tak beritahu lah dekat penjual tu gigi dia sakit. So maybe betul lah dia dalam keadaan kesakitan dan dia terpaksa ambil dua barang tadi tu untuk hilangkan rasa sakit. Tapi ada teori lain yang mengatakan kenapa Diane boleh drive dalam keadaan berbahaya sebab dia ni ada masalah mental. Tapi kata-kata yang ni memang tak kukuh, tak valid sebab dia adalah seorang yang sihat dari segi mental. Diane digambarkan sebagai seorang isteri dan ibu yang penyayang, bertanggungjawab dan tak pernah ada masalah kesihatan pun sebelum ni. Dia juga tak pernah ambil barang-barang yang terlarang ni tau. Owner tapak perkemahan tu juga cakap yang semasa Diane keluar daripada kawasan dia, Diane ni normal, sihat dan waras dan tak mabuk sebab diorang ni sempatlah ada sembang-sembang sikit. So ada dua saksi yang mengatakan yang Diane memang tak mabuk. Lepas tu Diane ni kan ada berhenti dekat McD dan staff McD tu sendiri kata Diane memang tak mabuk dan diorang sempatlah berborak panjang dengan Diane sementara Diane ni tunggu order dia siap. Jadi dekat sini dah ada 3 saksi yang mengatakan Diane ni tak mabuk semasa dia drive kereta. Suami Diane ni juga cakap sepanjang diorang berkemah, Diane ni tak pernah minum alkohol. Cuma Diane ada jugalah hisap ganja sikit-sikit, tapi kakak ipar dia kata yang adik ipar dia ni kerap jugalah hisap ganja. Jadi ada banyak percanggahan dekat sini. Side yang pertama ni kata accident tu terjadi sebab Diane ni mabuk, and then side ni pula kata Diane ni tak mabuk langsung. Jadi macam mana dia boleh drive sampai macam tu sekali? So macam mana boleh ada alkohol dalam badan dia kan? So Daniel ni dia nak buktikan kepada orang ramai yang isteri dia tak mabuk dan maybe ada punca lain yang menyebabkan benda tu terjadi, kejadian accident tu terjadi. Kiranya dia nak bersihkan nama isteri dia lah daripada cerita-cerita yang tak best ni. Akhirnya kematian Diane pun disahkan akibat pemanduan yang cuai dan bukan disebabkan oleh mabuk. Kubur isteri dia pernah dikorek pada tahun 2011 sebab diorang nak buat ujian ke atas jasad Diane sebab diorang nak bersihkan nama dia. Disebabkan kes ni sangat viral dan kontroversi, akhirnya New York telah menggubal satu undang-undang iaitu siapa yang drive dalam keadaan mabuk bersama dengan kanak-kanak 16 tahun ke bawah adalah satu kesalahan. Kisah ni juga telah diterbitkan dalam sebuah dokumentari yang bertajuk There's Something Wrong with Aunt Diane. So kes Diane ni sebenarnya adalah sebuah kes misteri yang tak terjawab, kenapa Diane tu buat macam tu. Adakah memang betul dia sakit semasa dia tengah drive ataupun dia memang betul-betul mabuk tapi cuba di cover oleh family dia. So guys, Nina rasa sampai di sini sajalah perkongsian Nina tentang sebuah kemalangan yang sangat viral dekat New York. Tapi itulah, korang ada tak teori korang sendiri kenapa kejadian macam ni boleh terjadi? Korang percaya sama ada Diane ni memang mabuk ataupun korang rasa dia tak mabuk tapi dia ambil dua barang tadi tu sebab dia nak melegakan rasa sakit dia? Teori yang mana satu korang lagi percaya? Cuba korang komen dekat bawah. So kalau korang suka dengan video Nina hari ni, jangan lupa untuk like, komen dan share, dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Sampai kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.